ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat juga kita berada dalam majlis ilmu walaupun kehadiran tok gurunya lambat. Mana buatnya? Ya, tok gurunya baru balik daripada Manjung. Balik rumah dan kencin aja kejap. Kemudian terus datang kemari. Sekarang nak berambat pula tahu. Nak berambat ke mana? Ke Terolak Selatan. Daripada Kampung ke Terolak Selatan. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Jadi macam itulah sementara hidup ni. Udah padam masuk? Rehatlah. Itu je rehat yang sebenarnya. Iaitu setelah kita padam dari dunia ni. Baru tak ada projek. Baru diam je. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Apa dia Kak Ustaz? Ya? Semalam meninggal? Allah, saya semalam di Manjung. Mana nak tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal Ustazah. Ustazah ada lagi tak? Ustazah ni tak ada dah? Ustazah dulu. Oh, ya. Dah ada dua, tak ada dah ya. Habis. Sudah habis ulama, tak ada ganti dah. Ya. Akhir zaman ni mau itulah, ilmu makin lama makin orang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Kenapa? Ulama yang mati sudah tak ada ganti. Anak-anak dia pun tak ada nak jadi ulama. Keturunan dia pun tak ada. Jadi habis begitu je lah ulama-ulama kita. Sebelum ini Ustaz Asra, anak-anak dia pun tak ada juga. Alright, muka surat berapa? Berapa? 166. 166. Baik. Tang mana? 6 dari bawah. Wala tazakku anfusakum ya tu. 6 dari bawah ya. 2 3 4 5 6. Ya. Engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu. Ya, yang tu. Ya. Jangan jebut lidah tu mengatakan diri tu baik benar. Itu menyucikan dirimu. Maksudnya apa? Jangan muji diri. Ya. Masuk bakul, angkat sendiri. Orang lain boleh puji? Orang lain boleh puji tak? Puji diri tak boleh. Orang lain boleh ke dia puji? Tak boleh juga. Orang lain pun jangan dipuji, diri sendiri pun jangan dipuji. Nak puji satu je, apa? Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi diri sendiri, jangan harus muji diri. Orang muji diri itu namanya orang takabur. Orang cakap besar. Orang ego, orang sombong, itu dia puji diri dia. Jadi jangan memuji akan dia. Akan dia tu diri sendiri tu. Kerana firman Allah Ta'ala, fala tazakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Artinya, maka jangan engkau menyucikan akan diri kamu.
Ya, jangan cuci diri kata cuci hati. Cuci badan tak apa, mandilah pakai sabun banyak-banyak tak apa. Yang tak boleh tu hati tu. Mengatakan hati tu, akulah orang yang paling bijak, akulah orang yang paling cantik, akulah orang yang paling kaya, akulah orang yang paling pandai, akulah orang yang paling apa? Paling baik, akulah orang yang paling bertimbang rasa. Tak ada. Ya, jangan puji diri kamu itu sendiri. Kenapa? Yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aja yang tahu apa yang dalam hati kita ni. Ya. Yang ni jangan kamu puji akan diri kamu. Bermula Allah itu terlebih tahu. Itu tahu tu ya. Baca betul tu. Bukan tah tu. Bukan tahi tu. Tahu. Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya, tak payah khabar. Aku ni takut kerana Allah, tak payah khabar. Allah tahu tak kita takut keadaannya? Apa tanda orang takut kerana Allah? Mengerjakan segala yang disuruh lagi, meninggalkan segala yang dilarang. Itu erti orang takut kerana Allah Ta'ala. Tak payah khabar. Tak payah khabar. Akulah orang yang paling bertakwa, tak usah. Kerana Allah tahu kita ni betul takwa keadaannya, Allah tahu belaka. Ya. Tapi Nabi ada tak mengatakan, akulah orang yang paling bertakwa? Ada tak? Ada. Atau cakap besar ke Nabi tu? Tak. Nabi bukan cakap besar. Nabi nak bagi tahu kita. Kalau Nabi tak khabar, mana kita tahu? Dia kena ngabar kepada masyarakat, aku ni Rasul, kata Nabi. Aku dah dilantik menjadi Rasul. Nak kena khabar lah. Kalau tak, mana kita tahu Nabi itu Rasul? Ya. Bukan ada orang dengar suara dari langit. Wahai puan-puan, ketahuilah kamu bahawa Muhammad itu telah aku lantik menjadi Rasul. Ada ke? Ada orang dengar cakap apa tu? Tak ada pun. Jadi mana nak tahu? Ikut perkataan Nabi lah. Akulah orang yang paling takwa. Akulah orang yang paling sabar. Akulah orang yang paling penyayang. Akulah Allah yang paling pemurah dan sebagainya. Baru kita tahu. Itu dia tak ada takbur. Nabi tak apa. Tapi kalau kita, itu takbur lah namanya. Akulah ustaz yang paling handai dalam Perak. Nama tahu? Nama tahu? Takbur ke tak tu? Takbur lah tu ya. Jangan harus. Walaupun betul. Betul pun jangan puji sendiri. Walaupun betul. Lebih-lebih lagi tak betul. Mana betulnya pun. Kita kata kita pandai. Ada tak orang lebih pandai dari kita? Ada. Kita rasa kita kaya. Ada tak orang lebih kaya dari kita? Ada. Kita rasa kita cantik. Ada tak orang lebih cantik dari kita? Ada belaka. Nanti ke lah ya. Soal. Jikalau ditanyai orang akan setengah hukama. Hukama tu artinya apa? Orang-orang alim yang banyak ilmu tu hukama ya, orang yang memiliki ilmu yang boleh digunakan oleh orang lain, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hanafi, seperti Imam Hanbali, seperti Imam Maliki. Mereka tu boleh kita katakan hukama. Ya, wali-wali Allah tu semua hukama belaka tu. Syekh Qadir Jailani. Lagi ada seorang ulama, ada seorang hukama namanya Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim Ista. Siapa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Itu namanya hukama. Ya. Tanya orang kepada hukama, apa sebenar-benar kejahatan itu? Kejahatan yang sebenar-benar itu apa? Maka jawabnya, bermula sebenar-benar kejahatan itu, iaitu memuji seorang akan dirinya. Siapa yang memuji diri dia? Cari satu contoh manusia puji diri dia. Siapa? Allah. Fir'aun, betul. Dia mengatakan dia tu apa? Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun ya. Berkata ia, sesungguhnya aku ini adalah apa? Bagi kamu Tuhan yang maha mulia. Ya. Padahal dia Tuhan ke tak? Layak ke tak dia mengaku diri dia Tuhan? Tak layak. Itu dia. Jadi
Orang yang memuji diri dia itulah dia sejahat-jahat manusia. Iaitu memuji seorang akan dirinya. Dan jangan engkau biasakan akan memuji diri. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu pada manusia. Kalau saya datang ngajar ni, saya ngajar muji diri, saya ngajar muji diri, saya ngajar muji diri. Macam? Apa reaksi puan-puan agak ni? Tak datang boleh tahan lah ke? Masuk aja boleh? Asal masuk je dah lewat. Dia asyik muji diri je. Dia merasakan diri dia tu hebat aja. Orang lain semua tak betul. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Ini lagi teruk. Kalau manusia aja murka tak apa. Manusia aja marah tak apa. Tapi kalau Allah marah macam mana? Di dunia ni lagi disiksa oleh Allah Ta'ala. Bila Allah marah, dalam dunia ni pun Allah siksa. Betul? Dekat nak mati disiksa lagi. Betul? Udah mati kena siksa lagi. Betul? Masuk dalam kubur kena siksa juga. Betul? Bangkit dari kubur kena siksa. Di padang mahsyar kena siksa lagi. Betul? Ketika di meniti siratal mustaqim kena siksa. Kalau jatuh dari siratal mustaqim tu lagi kena siksa. Itu kalau Allah murka. Kalau orang murka tak apa. Perempuan nak marah saya, marahlah tak apa. Bulu roma pun tak jatuh. Siapa nak marah saya? Marah. Lantaklah. Ada kes? Kalau perempuan marah, cabik telinga sebelah. Ada? Tak ada. Lantaklah, marahlah. Tapi kalau Allah murka, Allah biarkan kita dalam keadaan maksiat. Allah biarkan apa-apa malapetaka melanda diri kita. Allah tak pimpin kita ke arah kebenaran. Jadi kita orang jahil, Allah biarkan kita. Itu kalau Allah murkakan kita. Allah tak pedulikan kita. Itu dia. Itu yang kita takut tu. Kerana apa? Kerana boleh mendatangkan murka Allah. Keenam, itu tadi yang kelima ya. Kelima tu jangan memuji. Memuji diri pun tak boleh, memuji orang lain pun tak boleh. Orang lain jangan dipuji. Kadang-kadang dia muji itu bukan ikhlas pun. Muji pemimpin, ikhlas kan? Kadang-kadang dia nak projek itu dia puji pemimpin tu. Kita bertuah kerana dapat pemimpin yang hebat seperti Ustaz Ibrahim Ista. Bertuahlah kita kerana dia kepimpinannya kita menjadi umat yang sudah maju. Kita dah berwibawa. Dia semua negara, luar-luar negara pun memuji Malaysia kerana kepimpinan Ustaz Ibrahim Ista. Di ujung-ujung dah penghujung tu, diharap Ustaz Ibrahim Ista akan lihatlah kebajikan surau kita ini. Kita memerlukan surau yang baru, memerlukan elektrik yang baru, memerlukan kelengkapan-kelengkapan untuk menjalankan aktiviti surau. Arti dia puji tadi tu apa? Ikhlas ke tak ikhlas? Mengapa dia puji tadi? Kerana hendakkan projek. Sekarang ni berlaku dah kopi tu. Saya sebut nama Ibrahim Ista tu, dia bukan pemimpin pun. Ini ada tak pemimpin betul-betul dia puji kopi tu? Ada. Itu tak ada ikhlas. Tak layak pun dia puji. Tapi dia puji bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana hendakkan sesuatu dunia. Sesuatu perkara dunia. Kadang kita muji tu. Oh, mikir ni cantik benar. Ya, tudung cantik benar. Mana beli teringin benar. Dia, aku tengok tudung mikir tu lawa benar. Kenal benar. Betul tunggu je lah. Buat minjam duit RM10. Maknanya, dia bukan muji betul-betul. Apa tujuannya? Nak minjam duit. Itu dia. Kecuali kalau orang tu dipuji, dia tidak berubah. Perangainya tak berubah, takwanya tak berubah, imannya tak berubah. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada tak dipuji Rasulullah Abu Bakar? Ada. Apa kata Rasulullah? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam ini, maka berat lagi iman Abu Bakar. Rasulullah puji Abu Bakar tu. Kalau ditimbang iman Abu Bakar tu banding dengan iman seluruh alam ni, banding dengan gunung, dengan bukit, dengan apa besi apa kan, dengan seluruh alam ini, maka berat lagi iman Abu Bakar.
Tak ada pula lepas itu dia kembang aja hidungnya dah. Elok, bertambah tawaduk dia, bertambah takwa dia, bertambah hebat ibadahnya. Nah, coba kalau Ustaz Ibrahim puji apa itu? Ha? Kalau puji Ustaz Ibrahim apa itu? Macam mana kah? Ha? Kalau ditimbang iman Ustaz Ibrahim dibandingkan iman seluruh alam ini, maka berat lagi iman Ustaz Ibrahim. Apa jawab Ustaz Ibrahim dah? Agak-agak apa jawabnya? Ini ke baru kau tahu, aku dah lama dah tahunya. Maknanya kita ni tak layak dipuji. Begitu juga sahabat lain tu. Ada yang Rasulullah puji. Umar Rasulullah puji Kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar lah orangnya. Tak ada apa-apa reaksi dari Umar pun. Bertambah tawaduk dia, bertambah hebat perjuangannya. Begitu dengan Ali. Ali Rasulullah puji tau. Ana madinatul ilmi wa aliyum babuha, kata Nabi. Aku ni perbenaran ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Nak masuk dalam ilmu aku kena melalui Ali dulu. Rasulullah puji Ali tu. Memandakan Ali tu pun ilmunya tidak kurang hebatnya daripada ilmu yang ada pada Rasulullah. Tak ada pula Ali tu terus, kamu itulah, kamu tak percaya. Tak ada apa itu orang apa itu boleh dipuji. Tapi nak mencari orang apa itu? Ada ke sekarang ni? Ada tu mungkin lah ada. Tetapi tak dapat nak dicari sembarangan. Payah nak dapat orang apa itu. Baik, itu yang kelima tadi. Yang keenam, engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk. Makhluk tu apa? Sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Tak kira lah binatang ke, orang ke, asal makhluk hujan ke, matahari ke, bulan ke, bintang ke, kayu ke, pokok ke, buah-buahan ke, jangan dilaknat. Apa laknat? Sebut apa? Celaka. Jangan nyebut celaka. Celaka ayam ni. Lepas tu sembelih makan. Bingung ke cerodik? Udah laknatnya ayam tu, dia sembelihnya ayam tu, dia makan buat gula. Cerodik ke bingung? Tapi tak adalah jadi hukum pula. Tapi sepatutnya bila dah laknatkan ayam tu, terus makan lagi dah. Udah kata celaka. Ayam tu celaka. Datang kita sembelih, kita makan. Orang yang makan tu apa? Celaka lah juga. Pasal dia dah mencelakakan ayam. Sebab itu ibu-ibu, opah-opah, makcik-makcik, jangan harus melaknat anak-anak. Budak-budak kecil jangan harus dilaknat celaka kamu dia kata anaknya. Macam? Macam? Celakalah budak tu. Pelesit hang kata. Macam? Pelesitlah budak tu. Bodoh kamu. Macam? Bodohlah budak tu. Siapa hendak anak bodoh angkat tangan. You stupid donkey. Apa tau? Stupid donkey lah jadinya. Jadi kalau marah benar dengan anak, apa baca? Apa khabar kan? Anak bertuah. Kata mudah-mudahan dia jadi bertuah. Lepas itu sentiasa doakan untuk anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ada doa tak untuk anak-anak? Ada ke tak ada? Jangan doa untuk diri sendiri aja. Doakan untuk anak-anak supaya anak-anak itu juga menjadi anak-anak yang soleh. Kalau anak tu anak soleh macam? Nak ke tak ada anak soleh ni? Macam? Kalau anak tu anak soleh macam? Wadi? Macam kalau anak tu anak soleh? Itulah dia pelaburan yang paling hebat. Pelaburan yang paling besar ialah kalau dapat anak yang soleh. Kerana tak lama lagi kita akan padam. Udah padam itu apa sumber pahala yang dapat kita? Di antaranya 3 je Tapi yang lastnya apa? Doa anak-anak yang soleh. Kalau anak-anak itu bertudung pun tak siap, doanya diterima Tuhan kan? Berdoa pun tidak. Bila nak bertudung pun tak siap? Bila nak berdoanya? Kalau anak-anak tu semayang pun tak tahu macam mana nak mendoakan ibu bapaknya. Kalau anak-anak tu naik motor, wow, tengok ke atas. Dengar apa? Udah tinggal satu roda je.
Orang sembahyang dia main duduk tepi jalan. Deng 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 deng. Bila nak mendoakan mak bapaknya. Mak bapaknya udah padam, udah tak ada. Harapkan doa kepada anak-anak lah ya. Itu 3. Bila mati seseorang anak Adam tu, putus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ini dua-dua tak ada. Nak sedekah, tak ada jariah ni pula. Sedekah rajin, tapi tak ada jariah. Sedekah pisang, sedekah pisang, sedekah pisang. Mana ada jariah ya? Sudah habis pisang tu, tak ada lagi dah. Nak sedekah apa? Biar panjang gunanya. Lampu tu padam, dia terus pergi kedai beli lampu bal baru. Dia pasang sendiri. Selagi menyala lampu tu, selagi itulah pahala tu mengalir pada dia. Tiang ni udah nak putus, dia nak tumbang. Dia pun cari kayu lain buat tiang. Selagi tiang tu tegak, selagi itulah pahala mengalir pada dia. Jam tu udah mati. Apa buat? Dia pun bawa ke kedai. Selagi jam tu berfungsi, selagi itulah pahalanya. Ini dah bila jam dah mati tu nak manggil jantung kuasa surau. Tengok jam tu dah mati. Udah jantung kuasa surau tu yang baik ya. Patutnya dia buat. Kalau semua orang kopi tu aman. Masjid dan surau. Masing-masing apa? Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Itu namanya apa? Sedekah jariah. Ini tak ada lain pisang aja. Anak dapat 5A UPSR, pisang. Lulus PT3 5A, pisang. Dapat SPM 8A, pisang. Masuk matrikulasi, pisang. Ambil diploma, dapat diploma, pisang. Dapat degree, pisang. Apa? Pinang dia orang, pisang. Kahwin, pisang. Mengandung, pisang. Beranak, pisang. Besar anak, pisang. Itu je kojek pisang-pisang. Jenuh orang masjid, orang surau makan pisang ni kojek. Ingat dia orang masjid surau ni buruk, kojek makan pisang dia kan. Itu kita ni. Yang pelik itu tahu. Orang jual royan pun sedekah pisang juga. Patutnya apa sedekahnya? Royan lah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu ustazah kalau ada lah ya, ada sesuatu kebolehan bagi dia, jangan simpan untuk diri sendiri. Sebarkan ilmu tu kepada sesiapa yang memerlukannya. Itu sebab saya suka ngajar. Saya ngajar kadang satu hari macam hari ni 4 kali ngajar. Mudah-mudahan mereka yang dapat ilmu tu dapat mengamalkannya. Bila mereka amalkan, saya dapatkan tak dapat saham. Mudah-mudahan lah. Dengan syarat ikhlas. Ikhlas. Dan ilmu yang diajar tu ilmu yang memberi manfaat. Ilmu manfaat adalah kitab. Kita cari apa dia tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat. Bayangkan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ilmu yang diajar oleh baginda sampai sekarang ni diamal dia orang tak? Pahala mengalir ke tak kepada dia? Mengalir sampai bila? Sampai hari kiamat. Itu yang penting tu, ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu siapa ada ilmu jangan simpan-simpan untuk diri sendiri aja. Sampaikan kepada manusia. Jangan tak lalu, ayah tak layak. Jangan kira tak layak, sampaikan dulu. Kalau tak sampaikan, mana tahu layak tak layaknya? Pandai baca Quran, apa buat? Ajar orang kiri kanan baca Quran. Bila dia baca tak betul, tegur. Lagi dia baca betul lepas tu, dapat tak pahala kita? Dapat. Begitulah. Jadi biar dia banyak memberi ilmu yang memberi manfaat. Ada orang itulah dia lulus daripada universiti luar negeri, suruh ngajar Itman tak layak kata. Kalau dah semua orang kata tak layak, siapa yang nak ngajar? Itu sebab ilmu hari ini makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Kenapa? Kerana orang yang ada ilmu dah tak hendak menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Kemudian ada pula lagi halangan yang lain, jawatan kuasa masjid dan surau pula tu menekan. Orang ni tak boleh ngajar, orang ni boleh ngajar, orang ni. Ada tak apa itu?
Menyekat. Itu pun begitu juga. Asalkan ilmu yang diajar tu ilmu yang bermanfaat, jangan kita halangi perkembangan ilmu itu. Lain lah dia ngajar agama sesat, itu bolehlah dihalang, memang wajib dihalang pun. Ini tak, kerana dia orang yang tak setuju dengan dia aja, udah disekat, tak boleh. Sebab itu perkembangan ilmu hari ini banyak tergendala. Pasal ada kumpulan-kumpulan yang seperti itu. Dia nak orang dia aja, lain daripada orang dia tak nak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ini tadi apa yang boleh memberi manfaat bagi kita? Kita dah padam. Anak-anak yang soleh. Sebab itu perempuan, mak ada lagi ke tak ada? Kalau tak ada apa buat? Sentiasa doakan mereka. Ayah ada lagi ke tak ada? Kalau ada lagi atau tak ada, doakan mereka. Tak kira lah ada ke tak ada ke. Doakan. Itu pada ujungnya al-ahya'u minhum wal amwat. Hidup ataupun mati. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan berilah rahmat kepada mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kami kecil dahulu. Dan begitu juga kepada sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada hidup ataupun sudah mati. Semua meliputi semua sekali. Jangan lupa doa itu walaupun dia dulu derhaka kepada ibu dan bapaknya, tapi kalau dia sentiasa mendoakan untuk kedua ibu bapaknya, dia ditukar menjadi anak-anak yang soleh. Okey, itu dia. Jangan laknat. Pelihara lidah kamu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk. Makhluk Allah. Dan daripada memaki akan suatu. Itu bukan memakai itu, memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Jangan demaki. Celaka kamu, jangan. Maka sayugianya jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala. Nak melaknat matahari tak boleh. Celaka matahari ni panas benar, aku payung lupa pula mawak. Nanti eye black lah, you always come out. Macam celaka matahari tu. Matahari itulah nanti akan menjadi apa? Yang akan menyiksa dia di akhirat nanti. Begitu juga bulan, begitu juga hujan. Celaka hujan ni, aku nak pergi pasar malam tak boleh lah. Jangan. Kita kena kata itu adalah hujan rahmat. Kerana semua itu kejadian daripada siapa? Allah Ta'ala. Sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan laknat yang tentukan, yang ditentukan. Sama ada manusia, jangan melaknat manusia, celaka kamu. Orang yang menyakapkan celaka tu jadi celaka. Atau binatang, celaka ayam ni, asyik masuk dalam rumah aku je. Itu melaknat binatang pula. Atau batu, dia jalan-jalan tersepak batu. Celaka batu ni. Apa? Sakit kaki aku buatnya. Celaka pula batu. Padahal siapa yang celaka? Dia yang celaka, bukan batu tu. Atau kayu, tu bukan kaya tu kayu. Atau kayu. Atau api, tu bukan apa tau. Atau api, celaka api ni hangus lah. Habis apa, jari aku terbakar ni. Jangan. Atau api. Atau makanan. Nun tu bukan nunnya tu makanan. Atau makanan. Jangan dilaknat makanan. Celaka makan ni tawa benar, tawa lesor. Celaka jadi. Apa tu makan balik. Bingung ke cerdik. Udah dilaknat makan balik. Atau lainnya. Sama ada orang Islam atau orang kafir. Boleh kita melaknat Netanyahu. Celaka. Benjamin Netanyahu. Apa tak? Kembali kepada kita yang melaknat. Saya ni contoh kejap. Ni bukan laknat betul-betul ni. Saja contoh saja. Walaupun orang kafir, jangan laknat. Biar Allah yang melaknat. Allah ada tak melaknat orang? Ada tak? Ada. Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kamu wahai Abu
tak apa, kerana Allah melaknat dia. Ya, kerana apa? Kerana Abu Lahab pernah melaknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata celaka Muhammad ni menyebarkan Islam kepada keluarga aku ni ya. Allah balas balik. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka kamu wahai Abu Lahab. Itu tak apa? Kerana Allah dah melaknat dia. Atau yang tertentu bersalahan dengan umum, maka iaitu tiada mengapa. Ya, kalau dah masyhur tak ngapa. Seperti dikatanya apa? La'natullahu 'alal kafirin. Dilaknat Allah ke atas orang-orang yang kafir. Bukan tentu orangnya. Jangan laknatullah 'alal Barack Obama, tak boleh. Laknatullah 'alal Netanyahu, tak boleh. Laknatullah 'alal apa? 'Alal Lim Kit Siang, tak boleh. Laknatullahu 'alal ala Lim Guan Eng, tak boleh. Jangan seorang-seorang, jangan khususkan. Kalau umum tak apa. Laknatullahi 'alal kafirin. Atau laknatullahi 'alal kazibin, orang yang mendustakan agama. Allah laknat mereka-mereka itu. Itu tak apa ya? Kazibin itu apa? Orang yang mendustakan agama Allah, ya, itu kazibin. Nengok orang kazibin itu tak ada salah tau. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kata Allah. Kamu berjalanlah dan lihat macam mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Sebab kita nengok typism tu, kalau nak nengok macam mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tak ada berdosa. Tapi kalau kita merayakan dia tu untuk menyerikan majlis dia, itu berdosa hukumnya. Tapi kalau saja nak tengok macam mana mereka tu mendustakan ayat Allah, macam mana bingungnya mereka itu, aku nak ambil pelajaran dari dia, itu tak apa, tak ada harus hukumnya. Tidak berdosa. Macam saya baru-baru ni pergi ke Bali tau. Tahu ke mana saya baru balik Bali? Nengok orang Hindu tu macam mana keadaan mereka. Tak apa. Tengok macam mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka semayang depan rumah tu, tokong dia maju. Tiap-tiap rumah, depan rumah tu ada tokong mereka. Sepanjang jalan tu tokong aja. Ada yang pakai sorban pun ada tau. Orang Bali pakai sorban, bukan ikatnya, bukanlah kopi ikat sorban. Saya ada cara ikat dia. Dia panggil apa, headgear, pakaian di kepala. Jubah mana? Tapi jubah dia tak ada melarik sampai ke kaki. Dia bawah lutut aja. Tu orang Hindu tahu. Orang Melayu tahu. Melayu serupa muka ni semua tu. Tapi agamanya agama Hindu. Bila jumpa dia bagi salam pun ada. Assalamualaikum katanya. Kita bagi salam dengan dia pun boleh jawab Waalaikumsalam katanya. Tapi bila dia sembahyang, dia nyembah agama Hindu. Orang Melayu tu asalnya daripada kerajaan Majapahit. Majapahit tu orang apa? Orang Jawa. Ya, mereka itu memang kerajaan terkenal. Majapahit itu kerajaan Hindu. Kemudian entah macam mana, dengan kemarahan Islam pun menaik. Lepas satu kerajaan Hindu itu tumbang, tinggallah sekumpulan orang Melayu yang beragama Hindu. Mereka lari daripada kerajaan Majapahit itu, lari ke Pulau Bali. Masa itu Bali itu tak ada penghuni lagi. Ya, lari ke Pulau Bali. Lalu mereka mempertahankan agama Hindu itu sampai ke hari ini. Memang dibiar kalau dia orang Belanda pun. Masa Belanda merintah Indonesia, memang dibiar dia orang Belanda. Supaya orang Belanda ni dia memang bukan gemukkan Islam kan. Bila ada sesuatu agama yang lain daripada Islam, dibiar oleh orang Belanda. Sampai hari ini, orang Bali itu orang Melayu. Macam kita lah, makan nasi macam kita juga. Tapi agamanya Hindu. Salah ke pergi melawat dia? Tak salah. Yang salah apa? Masuk agama dia. Aku nak jadi Hindu. Itu salah lah. Itu dia. Jadi orang apa itu, kalau kita laknat secara umum tak apa. Laknatullahi 'alal kazibin. Laknat Allah di atas mereka-mereka yang mendustakan ayat kami. Seperti tersebut dalam Quran. Tetapi yang aula tu apa? Yang utama, yang lebih baik, yang aula. Jangan engkau laknat akan seseorang. Yang aulanya diam, jangan bercakap. Jangan melaknat. Kerana kalau banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Itu dah.
Jadi yang lebih baik jangan melaknat, jangan bercakap, jangan keluar suara dari mulut. Allah tak tanya ngapa kamu diam. Tapi Allah tanya, ngapa kamu mengapa kamu melaknat? Itu akan ditanya Allah Taala. Ngapa kamu melaknat makhluk? Itu akan ditanya Allah Taala. Kalau kamu diam, Tuhan tak tanya, Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tengok aja rahimahullah, roha tu rahimahullah, ta'ain tu ta'ala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal mutalli'a ala sarairi huwa Allah Ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi Ta'ala. Artinya jangan engkau putuskan, jangan engkau putuskan dengan saksimu. Artinya jangan putuskan hubungan dengan kamu menyaksikan bahawa atas seseorang daripada ahli qiblah, orang yang semayang. Ahli qiblat tu orang yang menghadap qiblat. Apa buat menghadap qiblat? Semayang lah. Kalau dia semayang, jangan kamu putuskan silaturahim. Jangan kamu kata dia itu kafir. Jangan kamu katakan dia itu munafik. Jangan kamu katakan dia itu apa? Syirik dan sebagainya. Kalau dia ahli semayang. Kecuali kita nampak betul dia mensyirikkan Allah. Itu lain. Ini kita tak nampak. Tuduh-tuduh. Boleh tak? Boleh ke tuduh-tuduh? Tak boleh. Jangan. Dia tu ahli qiblah. Iaitu ahli yang menghadap qiblat. Iaitu orang yang pada zahirnya Islam. Kalau kita tahu dia itu Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik. Jangan kata dia syirik. Kecuali kita nampak benar dia nyembah patung. Itu nampak lain lah ya. Nyembah patung. Kalau tak nampak, jangan kita tuduh dia syirik. Kerana kalau kita tuduh dia syirik, dia bukan syirik macam? Apa jadi kalau kita tuduh dia itu syirik sedangkan dia tak syirik? Syirik itu kembali kepada yang menuduh. Orang yang nuduh itu jadi syirik. Tapi kalau nampak, tak bolehlah kata dia beriman. Kalau kita nampak dia tu nyembah patung, tak boleh kita kata dia beriman. Kena kata dia tu syirik jugalah, musyrik namanya kalau lelaki tak boleh kata dia beriman. Kerana kalau kita kata dia beriman sedangkan dia nyembah patung, orang yang mengatakan beriman tu pula jadi kafir. Faham ke cakap saya ni? Siapa ngata orang beriman tu kafir, dia pula akan jadi kafir. Siapa ngatakan orang kafir tu beriman, dia juga akan jadi kafir. Jadi dua-dua tak boleh. Ngata orang beriman tu kafir, ngata orang kafir tu beriman pun tak boleh. Yani jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu dengan syirik atau kafir atau dengan munafik. Itu tiga-tiga tu tuduhan yang sangat berat tu. Kafir berat, munafik lagi berat, syirik pun berat juga. Jangan. Maka kerana bahawa orang yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu, iaitu Allah Ta'ala. Kerana syirik ke, munafik ke, kafir tu perbuatan hati. Yang tahu apa ada dalam hati seorang tu siapa? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Kita tak tahu. Kita nampak pada zahir saja. Kalau dia zahirnya semayang, zahirnya dia mengucap kalimah syahadah, zahirnya dia tu tasbih, zahirnya dia tu tahmid, itu kira Islam lah tu. Walaupun dalam hatinya kita tak tahu macam mana penerimaan dia, kita tak tahu. Tapi kira Islam lah tu. Kenapa? Kerana kita nampak zahirnya Islam. Kenapa? Kalau kita kata dia kafir, dia bukan kafir, kembali kekufuran tu kepada orang yang menuduh. Man kana li akhihi, man kana qala li akhihi ya kafir. Barang siapa memanggil saudaranya dengan perkataan ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a, maka jatuhlah kekufuran itu. Ahaduhuma. Jatuhlah kekufuran itu ke atas salah seorang dari mereka. Sama ada orang yang manggil atau orang yang kena panggil. Kalau orang yang kena panggil itu tak adalah kena kepada orang yang manggil. Kalau dia betul kafir, tak adalah kena. Tapi kalau dia tak kafir, kembali kepada orang yang menuduh tadi. Yang melihat di dalam hati manusia siapa? Hanya Allah Ta'ala juga. Tiada lainnya.
Lain daripada Allah tak nampak. Siapa nampak dalam hati saya? Angkat tangan. Siapa nampak apa yang ada dalam hati saya? Saya pun tak nampak apa yang ada dalam hati itu perempuan. Jadi jangan pandai-pandai nuduh-nuduh. Orang ni kafir, orang ni munafik, orang ni syirik dan sebagainya. Kecuali kita nampak betul. Dia tengah nyembah patung. Dia tengah well-well. Ada tak? Dia tengah well-well tu. Well. Jangan kata dia beriman pula. Dia dah tentu kafirnya. Walaupun berlakon tahu. Bab-bab syirik ni walaupun berlakon dia jadi syirik. Mana tahu kan datang syarikat perfilman dari Hollywood. Menawarkan perempuan satu adegan atau satu role, satu apa? Role cakap Melayu apa? Satu peranan. Nyuruh perempuan ni jadi apa? Jadi birawati atau jadi nan. Tahu nan? Pakai pakaian nan tu, pakai tudung, pakai anu tu. Jadi tu ada gambar cross ni. Dia berlakon aja. Dapat hadiah. Dia bagi gaji satu hari RM500. Macam? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Patutnya tak nak. Ngapa? Kalau dia terima maknanya dia jadi syirik pada ketika itu. Kerana walaupun berlakon, kalau hubungan ataupun kalau benda itu bersangkutan dengan perkara syirik, dia jadi syirik. Ada 3 perkara. Walaupun main-main, tahu? Yang pertama bab syirik. Kalau dia berlakon jadi setan, setan lah tu. Jangan harus berani-berani benar. Ada tak orang Melayu berlakon jadi setan? Ada. Kita harap dia sebelum mati dia taubat lah kepada Allah Ta'ala. Kalau tak, dia masuk itu. Dia masuk dalam golongan itu. Walaupun berlakon, dia berlakon jadi sami, macam? Jadi sami lah tu. Dia berlakon jadi apa lagi? Jadi padri, macam? Jadi padri lah dia tu. Ada tak orang Islam berlakon jadi padri? Tapi bukan orang Melayu lah. Dia Islam, tapi berlakon jadi padri. Ada tak? Padri lah tu. Walaupun berlakon. Yang kedua, tolak akan isteri. Dia mentolakkan isterinya. Dalam berlakon dia jadi suami. Isterinya itu pelakon perempuan. Dalam adegan itu ada babak mentolakkan isteri. Walaupun berlakon jatuh tolak. Jatuh tolak tu. Walaupun berlakon-lakon. Itu yang kedua. Yang ketiga, membebaskan hamba. Walaupun main-main, bebas hamba tu. Aku bebaskan kamu, kata Tuhan. Dia berlakon sebagai Tuhan. Hamba tu berlakon sebagai hamba. Kemudian dalam adegan tu kata, aku bebaskan kamu. Kata, maka bebas. Walaupun berlakon, walaupun main-main, walaupun olok-olok, walaupun bergurau-gurau. Sebab itu kita jangan bergurau-gurau dalam bab-bab syirik ni. Jangan sekali bergurau dalam bab yang membawa kepada syirik. Kerana dia boleh jadi syirik benar-benar. Baik. Jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seorang daripada ahli qiblah, iaitu orang yang pada zahirnya Islam. Yani jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu dengan syirik atau dengan kufur atau dengan munafik. Kerana bahawa yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu, iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga, tiada lainnya. Maka jangan masuk engkau antaranya dan antara hambanya. Jangan kamu masuk pula jadi peranan macam peranan Allah pula. Mengukum orang. Oh ni kafir, oh ni syirik, oh ni munafik. Jangan. Dan antara Allah Ta'ala itu tugas apa? Tugas Allah Ta'ala. Hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Kita tak ada hak nak menggelarkan orang tu kafir, munafik ataupun syirik. Yang ni jika engkau lihat akan seorang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam. Macam perempuan ni bertudung, cukup waktu sembahyang, masa ngaji. Tiba-tiba ada orang menuduh perempuan ni syirik. Macam? Nampak zahirnya Islam. Ada pula yang menuduh perempuan ni syirik. Macam? Jadi syirik lah orang yang menuduh tu. Walaupun dia katanya apa? Itu bukan apa tu, pura-pura aja. Macam dia tahu je dalam hati kita. Nunjuk-nunjuk aja tu. Macam dia tahu je dalam hati kita. Jangan gagor-gagor dalam hati orang. Jangan suka ngagor. Tahu ngagor?
Neka-neka apa yang ada dalam hati seorang yang lain. Lebih-lebih lagi kalau dia mengamalkan cara Islam, ya, jangan tuduh dia kafir. Mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang, bulan Ramadan dia puasa, dan memberi zakat, cukup ada hal nisabnya dia beri zakat, dan naik haji, cukup tahun dia naik haji, pakai sorban pula tu, ya. Dan barang sebagainya, maka jangan engkau i'tiqadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya. Jangan kita gagau-gagau batinnya. Ini kadang-kadang kita apa itulah. Bila dia kenuri kan banyak benda lauknya, berkopah-kopah lauknya, ya, ini lauk ini ada kambing, ada ayam, ada itik, ada arnab, ada ya, rusa ada. Kita mula tu bukan apa tu, nunjuk-nunjuk. Ya, macam dia tahu aja apa yang dalam hati orang tu. Nengok seorang pakai tudung, mengolit-olit aja tudung tu. Mengolit-olit aja tudung ni, merah pula tu, ya. Bukan ini yang lain. Mula kita kata, itu bukan apa tu, nak nunjuk orang dia ada tudung baru. Betul? Tak pasal je dapat dosa, ya. Jangan harus. Jangan gagau-gagau apa yang di dalam hati orang lain, ya. Itu dia. Atau ustaz ni ngajar, dia guna yang perkataan fenomena, lagi manifestasi, lagi manipulasi, macam-macam. Ustaz tu bukan apa, itu saja nak nunjuk-nunjuk macam dia pandai, kata. Betul? Tak pasal je dapat dosa. Jadi jangan kita cuba gagau-gagau apa yang ada dalam hati manusia, ya. Kita tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja yang tahu, ya. Jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka-sangkakan akan mereka itu. Karena sangka-sangka, jahat-jahat sangka itu adalah berdosa. Inna ba'da zanni ismun, kata Allah dalam Quran, ya. Sesungguhnya sebahagian daripada jahat sangka itu adalah berdosa. Jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya, iaitu menyengutukan Allah Ta'ala. Kita tak tahu, batin tak kira, lantaklah, kita bukan tahu. Atau kufur, atau yang munafik. Kerana tiada engkau ketahui akan yang demikian, yang di dalam hati mereka itu. Dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik. Apa arti syirik? Apa arti syirik? Menyengutukan Allah dengan sesuatu yang baharu. Itu namanya syirik. Atau munafik. Apa arti munafik? Apa arti munafik? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Sekali lagi, apa ini? Apa itu syirik? Sekali lagi, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang baharu. Apa itu munafik? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Sekali lagi, apa itu munafik? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran. Apa betul-betul ni? Apa arti munafik? Dan menyembunyikan kekufuran. Itu munafik, ya. Atau kufur. Apa arti kufur? Ingkar. Itu kufur, ya, ingkar. Dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala, dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau lanat akan mereka itu, tetapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah itu. Kita kena rasa orang lain tu lebih mulia dari kita, ya. Kita kena ada rasa dalam hati bahawa orang lain tu lebih mulia daripada kita. Kita nengok orang muda, kita rasa orang muda tu lebih mulia dari kita. Kita nengok orang kafir, kita kena rasa orang kafir tu lebih mulia dari kita. Kita nengok kanak-kanak, kita kena rasakan kanak-kanak itu lebih mulia daripada kita. Kita nengok orang tua, kita kena rasakan orang tua itu lebih mulia daripada kita. Kita nengok siapa saja, kita kena rasakan dia itu lebih mulia daripada kita. Kita baca ni, tengok, ya. Kita kena rasakan, ya, bahawa mereka itu lebih mulia daripada kita. Jangan engkau cela akan segala makhluk Allah itu. Dan jika sesuatu yang lain itu daripada manusia sekalipun,
Dan dari kerana inilah sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada pernah mencela akan makanan. Ada pernah Nabi mencela makanan? Ada tak? Tak sedap ni, ketul masin benar, ada tak? Tak ada. Pedas benar ni, ada? Yang gemuk kopi tu siapa? Kita. Tak lu makan pedas. Tapi Nabi tak ada. Satu kali tahu Nabi. Dia makan satu jenis buah-buahan. Ya. Dia makan. Ya, makan tu, makan. Tak ada bagi orang. Sahabat tengok aja, terangai mulut sahabat tengok. Dia tak ada bagi. Sampai habis. Sampai habis, tahu. Heran dia selalunya Nabi kalau makan tak pernah tak bagi kawan. Mesti bagi sahabat-sahabat dia. Ini dak makan habis. Sampai habis. Ya. Lepas itu entah macam mana ada satu satu jenis ada tinggal sikit lah. Ya. Sahabat yang tinggal pun mana rasa rupanya masam semasam-masamnya. Patut dan Nabi tak ada share dengan kita, dia seorang aja makannya. Ya. Kalau dia share macam? Kalau dia share, sahabat akan tahulah masam benar buah-buahan tu. Nampak tu, itu Nabi dia korban diri dia untuk keselesaan para sahabatnya. Tapi biasanya Nabi tu kalau dia tak suka, dia tinggalkannya. Tak cakap apa-apa, dia tak makan. Kalau dia suka, dia nampak benar keseronokan dia makan tu. Itu Nabi. Tak pernah dia mencela makanan. Tak ada masin benar, pedas benar, tak ada. Saya dah ada kenal tau baru lagi. Lepas saya ngajar macam ni lah, jamu dia minum. Jamu dia teh. Rupanya tukang buat teh tu, dia tersilap, bubuhnya garam. Bila minum-minum, bunyilah masih, tak tahu cakap lah. Tapi saya diam, tak cakap. Ada kawan saya seorang tu, dia pun ngabur. Allah, masin komen. Bila dia rasa betul-betul masin. Baru lagi ni berlaku ni, 2 minggu sudah. Itu dah. Lepas itu beria benar budak itu. Balik saya dari apa ni. Masa itu baru lepas itu pergi Bali. Balik daripada Bali itu pergi ngajar balik situ. Beria benar dia minta maaf. Minta maaf lah Ustaz katanya. Ngapa kata saya? Itu teh tu saya terbubuh garam katanya. Tapi saya tak bercakap lah. Mujur lah saya tak bercakap. Kalau saya bercakap tu nampak benar lah. Awak dah ngajar benda apa ni. Kita pula ngabur. Nampak benar lah ya. Mujur diam. Sahabat kawan-kawan saya seorang tengah boran. Jangan cela. Itu sebab kata Nabi tadi apa? Jangan mencela akan makanan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia ingin akan makanan itu, maka dimakannya. Ditunjukkannya keseronokan dia makan benda itu. Memang dia memang seronok benar pun nampaknya. Orang pun menjamu dia itu pun seronok bila tengok Nabi itu dengan selera makan satu makanan itu. Yang memang ditunjukkannya. Maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia, maka ditinggalkannya akan dia. Tak ada komen apa-apa. Muka pun tak ada berkerut. Tak ada komen. Dan tiada dicelanya akan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wala lima sakatta anhu bal lima lam tal'an iblisa tula umrika walam tusaghil lisanaka bizikrihi lam tus'al anhu walam tutalab bihi yaumal qiyamati wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu wala tadum man syai'a ya qimma khalaqallahu ta'ala. Artinya ketahui oleh kamu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan. Tak ada ditanya esok. Ngapa tak ada kamu laknat si pencuri tu? Ngapa tak ada kamu laknat si perompak tu? Ngapa tidak kamu laknat orang yang menentang hukum Allah tu? Tak ada tanya pun. Ngapa kamu tak laknat sepulan-sepulan tu? Tak ada tanya pun ya.
Dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Kenapa kamu diam aja? Tak ada tanya pun. Ya. Tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu, tiada bimbang dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, nescaya tiada ditanyai akan dikau. Kalau kita tak pernah melaknat iblis pun tak ada ditanya. Mengapa kamu tak laknat iblis? Mengapa kamu tak laknat syaitan? Tak ada ditanya pun. Kalau tak buat tak ada ditanya, ya. Allah tak tanya. Tapi kalau kita melaknat yang lain yang tak patut dilaknat, apa macam? Kita melaknat seseorang yang tak patut dilaknat, apa macam? Akan ditanya. Ngapa kamu melaknat Wani dulu? Ditanya. Ngapa kamu melaknat Kak Besar? Ditanya tu. Ya. Ngapa kamu melaknat Ustaz Ibrahim? Tanya dah tu. Ditanya. Tapi kalau tak ada melaknat, tak ada ditanya. Walaupun iblis. Ngapa kamu tak ada laknat iblis sedangkan dia tu kerjanya apa? Menyesatkan orang aja. Apa sebab kamu tak ada laknat? Tak ada tanya. Tak buat, tak ada tanya. Tapi kalau buat, dia tanya. Ya. Tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia. Ya, kita dah nyebut iblis, tak sebut nama pun. Nescaya tiada ditanyai akan dikau daripadanya. Dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Tak ada dituntut kita ni. Tidak melaknat iblis, tak ada pula salah. Tak ada pula berdosa. Ya. Dan apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah, bila kita melaknat bumi, melaknat langit, melaknat matahari, melaknat hujan, melaknat makanan, melaknat ayam, melaknat itik, melaknat kambing dan sebagainya, itu akan ditanya. Ya. Bila engkau melaknat akan satu daripada makhluk, seseorang apabila engkau laknat akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, nescaya dituntut akan dikau dengan dia. Dan ditanyai akan dikau padanya pada hari kiamat. Dan janganlah engkau celakan akan sesuatu daripada barang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Benda itu siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Kita melaknat benda itu seolah-olah kita melaknat Allah lah tu. Sebab itu jangan kita melaknat, ya. Kenapa? Semua itu adalah makhluk Allah. Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, ngapa panjang mana tu? Udahlah tu, ya. Saya udah ngajar 57 minit 26 saat. Dah dekat 58 minit, dekat sejam lah tu. Okey ke tak? Okey lah tu. Siapa nak nunggu sampai pukul 12? Saya pun tak lalu nunggunya. Saya lepas ini nak pergi ke mana? Ke Trolok Selatan, ya. Jadi minta maaf lah, ya. Kalau nyuruh lagi pun memang tak lalu lagi dah. Ya. Okay, that is all for today. Any objection?